Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi maaf ya, live ini sepatutnya nak 9.30 malam tapi ada atas sebab tertentu 10.30 lah. Okey, jika audio jelas, minta bantu beritahu. Ada yang merungut, suara saya perlahan. Jadi sebenarnya bagi mereka yang duduk nasi kandar dan sebagainya, tontonlah di rumah ya. Okey. Baik. Hari ini saya akan jelaskan dari mula sampai habis ya, mengapa Anwar terjerat di bawah bayang Zahid dan mengapa Anwar tidak dapat kawal Zahid. Okey. Baik, ini adalah tema penjelasan hari ini. Sebenarnya sedikit sebanyak telah saya jelaskan tidak lama selepas Anwar menjadi Perdana Menteri, tetapi ianya melibatkan 3-4 live. Jadi semua yang saya jelaskan sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi dia tidak fokus. So hari ini saya akan fokus untuk menjelaskan kepada anda kenapa Anwar terjerat di bawah bayang Zahid dan kenapa Anwar tidak dapat kawal Zahid dan bagaimana ini akan memudaratkan dan sedang memudaratkan kerajaan pimpinan Anwar. Jadi bahagian pertama sebenarnya saya sudah terbitkan dalam bentuk bertulis dalam tempoh 20 minit selepas live ini. Saya akan letak di bahagian tajuk, anda boleh baca. Jadi bahagian kedua ni adalah rumusan bahagian pertama dan juga lanjutan daripada bahagian itu. Baik, saya mulakan atau saya memilih untuk memulakan dengan menjelaskan kepada anda dua sebab kenapa pelantikan Zaid Hamidi ini tidak boleh diterima. Sebab pertama ada 30 dan sebab pertama ni saya dah ulang banyak kali dan benda ni dimainkan oleh aktivis-aktivis dengan cara yang betul, iaitu Anwar berjanji untuk perang rasuah, tetapi dia melakukan perkara paling tidak logik dan paling menimbulkan resah dan rasa tidak yakin terhadap diri dia untuk perang rasuah, di mana beliau melantik seorang yang disyaki terlibat dalam rasuah, seorang yang berdepan 47 pertuduhan jenayah di mahkamah. Namanya Zaid Hamidi. Jadi apabila Anwar hendak lantik timbalan Perdana Menteri, dia ada pilihan daripada 30 MP Barisan Nasional. Kenapa pilih Zahid? So, satu-satunya orang yang berdepan tuduhan jenayah. Sedangkan 29 MP lain tidak ada tuduhan jenayah. Lebih dari itu, saya kira Zahid tidak boleh merungut sekiranya Anwar melantik Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana Barisan Nasional memang dah setuju bahawa Ismail Sabri akan jadi calon Perdana Menteri jika BN menang. Dan oleh kerana BN tidak membentuk kerajaan secara tunggal, maka Ismail Sabri tidak dapat jadi PM. Jadi secara logik dia yang patut jadi TPM. So memang tak logik lah Anwar lantik Zahid, kerana ini menimbulkan syak kerajaan ini tidak boleh dipercayai dan mengundang risiko berlaku salah guna kuasa kerana orang yang membantu Anwar belum tentu lagi atau disyaki seorang penjenayah. Ya. Okey, itu pertama. Kedua, oleh kerana Zahid berdepan dengan tuduhan jenayah di mahkamah dan kes sedang berjalan, dan oleh kerana Zahid memegang jawatan kedua tertinggi di dalam kerajaan, ini menimbulkan risiko ada berlaku campur tangan dari pihak Zahid sendiri. Risiko ya, saya bukan kata berlaku tetapi risikonya tetap ada. Malah kehadiran Zahid di dalam kerajaan sebagai TPM sahaja sudah cukup untuk menimbulkan tekanan terhadap mahkamah. Ya. Dan kita lihat ada satu insiden di mana Zahid membawa rombongan polis dan sebagainya. Ini semua menimbulkan tekanan terhadap mahkamah. Dari sudut itu sebenarnya sudah salah. Pelantikan itu sudah salah. Dan
mesti atau wajib diubah. Okey. Tetapi kenapa Anwar terdesak lantik Zahid? Baik, untuk mengetahui perkara ni, anda perlu rujuk selepas PRU 15, keputusan PRU 15. PH menang 82 kerusi. Ya, walaupun China dengan India turun hampir lebih 90%, maksima ya, pun dia tak dapat capai majority. Maknanya PH di tahap paling maksimum sokongan pun dia tak mungkin bentuk kerajaan secara sendiri. Malah prestasi PH lebih buruk dari PRU 13. Okay. So dia dapat 82 kerusi, tetapi Perikatan Nasional yang baru, ya, gabungan yang baru, walaupun majoriti orang Melayu peratus yang keluar mengundi dianggap rendah, pun boleh menang 74 kerusi, iaitu 8 kerusi sahaja kurang dari PH. Maknanya pada PRU 15 kiranya orang Melayu Islam keluar ramai-ramai, hanyut PH dengan BN, Perikatan akan dapat 2/3. Baik. Malangnya Perikatan tak dapat majoriti, PH tak dapat majoriti, jadi kedua-duanya tidak cukup kerusi untuk duduk dalam blok kerajaan secara sendiri. Maka mereka perlu cari parti-parti lain untuk duduk bersama mereka dalam blok kerajaan. Baik, bila kita cerita parti-parti lain, kita mulakan dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional mencatat prestasi terburuk dalam sejarah, iaitu 30 kerusi sahajalah. Okey. So kalau kita ambil 30, kita campur dengan 82 daripada PH, berapa? 92, 102, 112. Memang majoriti tipis, tapi dapat majoriti mudah untuk bentuk kerajaan. Nah, walaupun kita tahu bahawa Anwar dan Zahid ada perjanjian bahawa mereka akan bentuk kerajaan bersama selepas PRU 15, tetapi Anwar memang tidak ingin bergantung sepenuhnya kepada Zahid. Malangnya, kalau pandang kiri kanan, memang sukar untuk tidak bekerjasama dengan Zahid. Kerana Perikatan GPS hanya mampu menyumbang 26 kerusi. GRS hanya dapat 6 kerusi. Jadi kalau Anwar bekerjasama dengan GRS dan GPS, dia memang boleh bentuk kerajaan, tetapi tipis. Jadi macam mana pun dia perlu bentuk kerajaan bersama Zahid. Okey. Itu pertama. Tetapi yang lebih membimbangkan Anwar adalah satu insiden yang berlaku sebelum keputusan dibuat bahawa Anwar akan jadi Perdana Menteri. Sebenarnya, GPS, iaitu Gabungan Parti Sarawak, dengan kepimpinan tertinggi UMNO, ada perjanjian rahsia sebelum PRU 15 bahawasanya GPS akan kerjasama dengan Barisan Nasional untuk bentuk kerajaan dengan mengandaikan Barisan Nasional sama ada menang pilihan raya atau dapat kerusi yang cukup banyak. Okey. So pelan asal dia, Zahid ni, dia memang akan kencing Anwar. Okey. Dan ini bukan kali pertama Zahid akan kencing Anwar. Sebab Zahid memang cukup yakin dia akan menang besar, dan Zahid akan bekerjasama dengan GPS. Tetapi apabila Barisan Malu menang 30 kerusi sahaja, kemudian apabila ada laporan bahawa 10 atau lebih MP Barisan Nasional telah tanda tangan akuan bersumpah untuk sokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, saya difahamkan GPS memang sudah mula memandang ke arah 10 MP BN dan Muhyiddin. Bila saya kata GPS, saya cerita kepimpinan utama, iaitu Abang Johari. Jadi mereka sudah mula condong ke arah Hishamuddin, Ismail Sabri, ya, 10 MP BN atau lebih, dan juga kepada Muhyiddin Yassin. Okey. Jadi ini sudah semestinya akan menjurus kepada Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kerana sekiranya
Perikatan Nasional bekerjasama dengan 10 MP dari BN, bekerjasama dengan GPS dan bekerjasama dengan GRS, Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri, satu gabungan majoriti yang cukup, dan gabungan ini memang akan mampu bentuk kerajaan yang jauh lebih stabil daripada kerajaan yang mampu dibentuk oleh gandingan Zahid dengan Anwar. Ini semua orang tahu. Sebab Zahid dengan Anwar ni banyak kerenah mereka, banyak penipuan, banyak politik tak tahu nak tabir negara, banyak politik tikam menikam sedang berlaku dan sebagainya. Sentiasa akan ada masalah. Tapi Perikatan Nasional agak stabil. GPS tahu kalau dia bekerjasama dengan kumpulan Hishamuddin 10 MP ni, kemudian kerjasama dengan Perikatan Nasional dan GRS, memang stabil, sukar ditumbangkan sampai PRU16 5 tahun kemudian. Jadi mereka sudah mula memandang ke arah Muhyiddin jadi Perdana Menteri apabila dapat maklum berkenaan dengan akuan bersumpah. Jadi akuan bersumpah MP-MP BN ni sudah jadi satu masalah besar buat Anwar. Jadi oleh kerana terdesak, Anwar sudah setuju dengan segala apa jua percaturan ataupun rancangan ataupun strategi Zahid. Jadi apa Zahid buat? Dia panggil satu mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Bila dia panggil mesyuarat ni? Satu malam sebelum MP-MP BN dijadualkan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kerana Yang di-Pertuan Agong menitahkan MP-MP BN untuk menghadap. Ya. Jadi Zahid takut apabila menghadap Yang di-Pertuan Agong, MP-MP BN secara peribadi berhak untuk menyatakan mereka sokong siapa, dan dia takut 10 MP BN yang menyokong Muhyiddin akan beritahu Yang di-Pertuan Agong bahawa mereka sokong Muhyiddin. Sekiranya perkara itu berlaku, Anwar tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Jadi apa Zahid buat? Dia panggil mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Di dalam mesyuarat itu satu persetujuan dicapai di mana Barisan Nasional tidak akan sokong Anwar, tidak akan sokong Muhyiddin. Barisan Nasional akan duduk sebagai pembangkang. Jadi Zahid bersetuju dengan keputusan ni, malah dia mempengerusikan mesyuarat itu. Jadi apabila Zahid bersetuju, ini berjaya meredakan ketegangan di antara puak penyokong Muhyiddin dengan puak penyokong Zahid. Puak penyokong Muhyiddin ni majoriti, puak penyokong Zahid ni minoriti. Tetapi mereka berdamai. Okey, kita setuju duduk dalam pembangkang. Jadi bila mereka lihat Zahid sudah setuju dan persetujuan dicapai bahawa BN akan duduk dalam pembangkang, jadi mereka juga bersetuju agar Zahid mewakili mereka menghadap Agong. So, keesokan harinya Zahid nak pergi menghadap Agong. Dalam pada dia menghadap Agong, MP-MP BN dapat maklumat bahawa Zahid telah mengutuskan satu warkah rahsia ataupun menyediakan satu warkah rahsia kepada Yang di-Pertuan Agong, dan di dalam warkah itu Zahid telah menipu memperdaya semua Agong MP-MP BN, kononnya 30 MP BN sokong Anwar. Jadi semestinya bila Agong terima warkah itu, bila Agong terima maklumat palsu kononnya 30 MP BN sokong Anwar, jadi Agong sekadar mencadangkan bahawa BN patut bekerjasama dengan PH dalam kerajaan. Ini bukan berdasarkan Yang di-Pertuan Agong sendiri, tetapi berdasarkan maklumat palsu Zahid, yang akhirnya Zahid mengaku kesahihan warkah tersebut, sehingga menjurus kepada MP-MP BN ada yang minta Zahid letak jawatan. So itu yang berlaku. Dari sudut titah Agong, memang Agong tidak campur tangan dalam babak-babak politik. Agong cuma minta berlaku kestabilan dalam kerajaan. Dia hendak wujudkan kerajaan yang stabil. Agong tidak pernah titah perlu wujud kerajaan perpaduan. Okey. So maknanya Anwar Zahid telah memperdaya semua, dan atas tipu muslihat Zahid inilah akhirnya Yang Agong bersetuju untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri dengan menggunakan budi bicara Seri Paduka Baginda Tuanku seperti mana termaktub dalam perlembagaan
di mana walaupun Anwar menerajui parti yang tidak menang majoriti, tetapi pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan, Tuanku yakin Anwar mungkin memperolehi majoriti. Sebab itulah Anwar terpaksa membenarkan usul percaya di Parlimen bagi membuktikan majoriti itu. Tetapi sebelum melakukan usul percaya, Anwar takut kalau ada MP-MP BN berpaling tadah. Jadi dia dengan Zahid mengajak GPS dan sebagainya menandatangani memorandum persefahaman, di mana memorandum persefahaman secara palsu menyatakan dalam satu perenggan bahawa MP-MP yang tidak sokong Anwar perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Ini palsu dan ini mengugut, kerana ini secara tidak langsung memaksa MP-MP secara tidak berperlembagaan untuk sokong Anwar. Sebenarnya memorandum tu kertas yang tak berguna. Seandainya MP-MP tidak sokong Anwar, mereka tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Maknanya kita boleh koyak MOU itu buang dalam tong sampah. Tetapi MP-MP BN yang sokong Muhyiddin tahu bahawa Anwar dengan Zahid terdesak. Jadi mereka tahu Zahid boleh lakukan apa sahaja, termasuk menggantung sesiapa MP, mana-mana MP yang menentangnya, kerana Zahid takut akan kalah pemilihan UMNO. Jadi sebab itu satu keputusan tercapai. MP-MP yang menyokong Muhyiddin buat masa itu bersetuju untuk berdiam diri dan tunggu sehingga pemilihan UMNO sebelum membuat keputusan lanjut. Maknanya sekarang pemilihan UMNO sudah banyak pemilihan dia sudah ni kan, pencalonan sudah habis dan sebagainya. Bila semuanya berakhir, bermulalah countdown, di mana bila-bila kita tak tahu apa keputusan yang akan dibuat oleh MP-MP yang menentang Zahid ni. Okey. Baiklah, itu sekadar apa yang berlaku selepas PRU 15. Baik, kerjasama dengan Zahid ni sebenarnya bukan ditentang oleh Anwar. Cuma Anwar tidak jangka dia terpaksa bergantung sepenuhnya kepada Zahid. Kerana Anwar takut, Anwar takut bahawa jika dia tidak sokong Zahid, jika tidak dia tidak bantu Zahid untuk kekalkan UMNO, pentadbiran UMNO di bawah Zahid, dia takut MP-MP BN ni sememangnya akan bawa BN keluar daripada blok kerajaan dan bersama GPS akan pergi ke hala perikatan sekiranya orang lain jadi presiden. Jadi dia terpaksa setuju dengan segala perancangan Zahid. Itu yang menjadi masalah Anwar, bukan kerjasama dengan Zahid, tetapi dia terpaksa setuju dengan apa jua yang Zahid hendak. Dia terpaksa bantu Zahid untuk pastikan Zahid kekal Presiden UMNO. Itu menjadi masalah. Kerana pada dasarnya Pakatan Harapan tidak ada masalah nak kerjasama dengan UMNO. Sebab apa? PH tahu China keluar lebih 95% pun, keluar 100% sekalipun, dia tidak mungkin dapat majoriti untuk bentuk kerajaan. Jadi jika dia kerjasama dengan UMNO, walaupun PH boleh dapat 15% daripada sokongan Melayu Islam dari UMNO pun, dia mungkin pada PRU 16 boleh bentuk kerajaan dengan sendiri. Okay, so dia tidak ada masalah di situ. Masalahnya sekarang, oleh kerana Anwar terlalu bergantung kepada Zahid, oleh kerana Anwar terpaksa bersetuju dengan segala percaturan Zahid untuk mengekalkan Zahid sebagai presiden, maka Anwar tidak boleh kata apa-apa apabila Zahid mula bermaharajalela, menggantung sana, menggantung sini, pecat sana, pecat sini. Semua ini sedang menjarakkan saki baki penyokong UMNO daripada parti itu. Saya kira kalau sebelum PRU 15, lebih 85% Melayu Islam tidak sokong PH mahupun UMNO. Sekarang saya kira peratus itu dah meningkat. Mungkin saya difahamkan lebih 90% tidak sokong PH dengan UMNO. Ya. So apa yang Zahid lakukan ini sedang memusnahkan
harapan PH untuk mendapat sekurang-kurangnya 15% sokongan Melayu Islam dari UMNO. Ya. Tapi Anwar tidak dapat buat apa-apa kepada Zahid kerana Zahid terdesak. Zahid sendiri tidak mungkin percaya 100% kepada kepada Anwar. Sebenarnya Zahid tak payah pecat, tak payah gantung siapa-siapa. Kita sudah lihat macam mana Menteri KDN dari PKR membantu UMNO dengan memberi pengecualian secara tidak berperlembagaan, bersempadankan salah guna kuasa yang telah saya jelaskan dalam video-video yang lepas, supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dicabar. Kita sudah lihat macam mana Anwar melindungi Menteri KDN yang menyalahgunakan kuasa dia itu, di mana tidak ada siasatan dilakukan apabila Menteri KDN membantu Zahid. So sebenarnya Zahid tidak perlu pecat atau gantung sesiapa, tidak perlu sabotaj sokongan Melayu terhadap UMNO. Tetapi Zahid tidak mungkin percaya Anwar 100%. Sebab itu, sebagai langkah berjaga-jaga, Zahid telah mencantas mereka yang mungkin mencabarnya sebagai Presiden, iaitu Hishamuddin. Ya, dia telah cantas. Khairi Jamaluddin. Ya. So, apa yang dilakukan oleh Zahid sedang memudaratkan Anwar, tetapi Anwar tidak boleh kawal. Sekarang tidak ada gunanya UMNO bersama PH. Ada segelintir penyokong PH marah dengan Anwar kerana melantik Zahid sebagai TPN. Tetapi Anwar mungkin dia kata tak apa, saya akan dapat 15 hingga 20% sokongan Melayu Islam kerana bekerjasama dengan Zahid. Tetapi sekarang harapan untuk mendapatkan sokongan itu sudah pudar kerana Melayu Islam tidak lagi bersama UMNO, kerana benci Zahid, benci kepimpinan UMNO, benci UMNO. Jadi secara tidak langsung, tingkah laku Zahid sedang sabotaj bukan hanya UMNO, ia sedang sabotaj PH. Okay. Tambah pula, Anwar kata tidak mahu lantikkan politik. 2-3 hari selepas itu, Zahid umum Ahmad Jazlan sebagai pengerusi Felkra, tak silap saya. Kemudian, baru-baru ni, pelantikan Ahmad Jazlan sudah dimuktamadkan. Ashraf Wajdi, bekas Ketua Pemuda UMNO, kini sudah jadi pengerusi MARA. Lantikan politik, di mana Zahid tidak kisah apa keputusan Anwar, apa yang Anwar ingin lakukan atau tidak ingin lakukan. Zahid mahu, Zahid dapat. Ya? Sebab Zahid tidak begitu percayakan Anwar. Dia akan lakukan apa yang dia mahu, dan dia tidak kisah Anwar suka tak suka, sebab dia tahu Anwar terdesak. Anwar tahu Zahid terdesak. Okey. So, pendek kata, kerajaan pimpinan Anwar adalah satu kerajaan dengan komposisi yang secara sendirinya akan menghancurkan kerajaan itu. Ya. Anwar terdesak untuk memastikan Melayu Islam yang benci UMNO tidak pergi ke hala Perikatan Nasional. Barangkali sebab itulah mungkin Anwar rasakan strategi yang elok adalah untuk menekan Perikatan Nasional. Tetapi saya tidak tahu siapa menasihat Anwar. Kerana yang saya tahu, penasihat itu sudah memberi nasihat yang salah kepada Anwar. Dengan menekan Perikatan Nasional, mereka sebenarnya tidak menghalang penyokong UMNO daripada beralih ke Perikatan Nasional. Sebaliknya, mereka sedang membantu memperkasakan parti-parti Melayu Islam di luar blok kerajaan. Ya. Mereka sedang memarahkan Melayu Islam. Ya, kerana Melayu Islam sudah marah dengan UMNO. Tambah pula mereka melihat Anwar memainkan peranan Perdana Menteri dalam dua muka, hipokrit. Dia memelihara orang-orang yang bersalah di dalam kerajaan dia, tetapi menekan pihak pembangkang yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Jadi mereka bertambah marah. Mereka bukan melihat apakah pertuduhan, apakah SPRM kata. Dia tidak lihat semua tu. Yang dia lihat, ya, awak sedang bersekongkol dengan pihak yang tak betul, yang mengaibkan kami, iaitu UMNO, yang telah memperlekehkan sokongan kami,
yang telah menukar parti yang menjadi harapan kepada bangsa dan negara, iaitu UMNO, kepada parti perjuangan sempit seorang individu yang berdepan 47 pertuduhan jenayah yang telah mencantas pemimpin-pemimpin harapan kami seperti Ismail Sabri, Hishamuddin dan sebagainya. Awak bersekongkol dengan pihak yang sudah lari dari landasan, kemudian awak menekan pula pemimpin-pemimpin Melayu Islam di luar kerajaan. Kemarahan terhadap Anwar makin meningkat. Kemarahan terhadap gandingan PH dengan BN makin meningkat setiap langkah yang Anwar ambil untuk menekan Perikatan Nasional. Jadi nasihat yang Anwar terima silap. Ya. Orang nak tahu Anwar bila nak siasat Saifuddin Nasution kerana menyalahgunakan kuasa, ya, di mana Saifuddin telah membelakangkan ROS, keputusan ROS, dan membuat keputusan untuk memberi pengecualian kepada Zahid supaya Zahid boleh kekal sebagai Presiden UMNO, sedangkan Melayu Islam rasa Zahid telah memusnahkan UMNO. Jadi Anwar memberi nyawa kepada individu yang memusnahkan parti yang dianggap sebagai parti keramat, parti untuk memelihara agama dan bangsa. Jadi Saki-Baki penyokong UMNO bukannya teruja, bukannya takut dengan perikatan apabila mendengar tuduhan-tuduhan yang dilemparkan, dakwaan-dakwaan yang dibuat. Betul atau tidak dakwaan itu tolak tepi. Mereka marah dengan Anwar kerana memberi nyawa, mengagung-agungkan parti yang asasnya adalah untuk memperjuangkan agama dan bangsa, dan menyerang parti yang menjadi kini satu-satu harapan kepada Melayu Islam untuk memperjuangkan agama dan bangsa setelah parti asal yang mereka harapkan, iaitu UMNO, tercemar dengan kemunafikan pemimpin-pemimpin yang hanya memperjuangkan menyelamatkan tengkuk mereka dan memijak-mijak harapan bangsa dan negara. Ya. So, bilakah langkah mengejut akan dibuat oleh MP-MP UMNO ni? Adakah ianya akan berlaku? Itu di luar jurusan saya dan tidak patut saya bincangkan dalam video ini. Cuma yang saya tahu, sebarang langkah yang diambil oleh MP-MP UMNO, asalkan ianya ke arah kebenaran, ianya akan menjadi langkah kemusnahan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Bilakah langkah ini akan tercetus, saya tidak tahu. Tetapi saya jangkakan tidak lama lagi. Okay. So, inilah yang berlaku dalam kerajaan hari ini. Ya. Zahid amat perlu jawatan dia. Saya tak nak membuat spekulasi kenapa dia perlu jawatan dia. Cuma saya boleh katakan bahawa dengan adanya Zahid dalam kerajaan sahaja, dengan jawatan TPM, sudah menjadi tekanan kepada mahkamah, dan di situ sudah berlaku satu kesalahan. Bukan kesilapan, kesalahan. Dari sudut, pada hemat saya, dari sudut perundangan sudah jadi kesalahan. Benda ni sebenarnya boleh dicabar di mahkamah. Ya. It's wrong. Ianya salah. Zahid memegang jawatan TPM. Sudah menjadi tekanan kepada mahkamah. Okey. Baiklah. Saya akan lanjutkan perbincangan ini di live-live akan datang. Tetapi secara am ingin saya sampaikan di sini sebab-sebab asas mengapa bukan hanya Anwar tidak dapat kawal Zahid, bukan hanya Anwar terjerat di bawah bayang Zahid, tetapi apa yang Anwar lakukan sedang memudaratkan PH dengan BN. Setiap langkah Anwar yang dia sedang buat sekarang, iaitu menekan perikatan, menekan mereka yang di luar blok kerajaan ini, hari demi hari sedang membantu meruntuhkan kerajaan pimpinan Anwar sendiri. Itu sahajalah live saya hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.